Dengar cikgu. Dengar, okey. Okey, so kita mulalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So insya-Allah tak ada apa-apa dah. Insya-Allah boleh. Okey, jadi saya akan terang dulu, okey, bagaimana kamu nak baca yang ada masa kita kena baca jadual, ada masa kita boleh baca kita tekan kalkulator. Okey, sebelum tu. Okey, sebenarnya dalam Z-score kita ada kat sini, kita gunakan ni graf ni. Okey. Cikgu, Ya, saya cikgu, ya. cikgu dah share screen ke? Oh, ya ke? Belum ke? Alamak. Belum. Ya ke? Allahu Akbar. Okey. Kasih Haikal. Okey. Dah? Nampak tak? Okey, nampak. Okey. Jadi sebenarnya kita nak senang, nak faham taburan kebarangkalian ni, sebenarnya dia adalah luas di bawah graf. Okey? Dia adalah luas di bawah graf. Okey? Luas di bawah graf kat sini kalau kita tengok, saya dah pernah bagi tahu kamu taburan kebarangkalian. Totalnya ada, kita akan kira dia punya jumlah ialah 1. Okey. Kita ada pembuluh barawak diskrit, kita buat graf. Okey? Ada graf untuk nilai X kosong, X pula R kosong, R dia 1, 2, 3 contohnya. So total ni, apa nilai-nilai dekat awak punya paksi Y, A, B, C, D, jumlah dia ialah 1. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, okey, Z score ni tengah-tengah sini kosong. Okey, maksudnya kawasan belorik di sebelah kanan kosong, jumlahnya 0.5. Sebelah kiri nilai kosong, jawapannya pun 0.5. Sebab tu kalau kita tengok pada kita punya graf, okey, kita punya jadual, nilai jadual kita akan nampak nilai di situ paling besar ialah kosong. Okey, kosong pula, 0.5. Nilai paling besar adalah 0.5. Okey, dia tak akan ada lebih daripada 0.5. Jadi, dekat situ tu yang dimasukkan bahawa kalau awak tengok dekat Z-score, okey, kat sini saya sharekan jadual Z-score, ni dia. Okey, Z-score ni you tengok nilai paling besar adalah 0.5. Okey, nampak yang saya gerak-gerakkan cursor ni. Nilai paling dalam-dalam ni semua lebih kecil daripada 0.5. 0.5 ni adalah nilai untuk Z kosong. Okey, Z kosong. Dan bacaan pada jadual ni merupakan luas sebelah kanan. Okey, luas yang berada di sebelah kanan. Sebelah kanan kosong. Okey, tetapi sebenarnya semua nilai sebelah kanan kosong akan sama dengan sebelah kiri. Maksud saya macam ni, kalau sini kosong, contohlah sini 0.13, yang sini negatif 0.13. Jadi sebelah kanan 0.13 sama juga dengan sebelah kiri 0.13. Jadi dia akan buat probability Z lebih besar. 0.13 adalah sama dengan nilai Z lebih kecil negatif 0.13. Tapi sebenarnya bila kamu nak baca pada jadual, kamu tak boleh cari nilai yang lebih kecil. Yang ada adalah nilai lebih besar. Okey, contoh saya bagi lagi. Kalau saya kata kat sini, saya bagi kamu negatif 1.4, sini 1.4. Okey, kalau saya kata Z lebih besar negatif 1.4. Saya dah bagi tahu tadi, okey, dalam jadual Z score tu, dia hanya untuk nilai lebih besar. Okey, lebih besar negatif 1.4. So kalau saya lorikkan kawasan dia, di manakah lebih besar negatif 1.4 adalah di sebelah kanan macam tu. Okey, dan sini kosong. Ini bererti keluasan kita dah melebihi 0.5. Sebab sebelah kanan ni 0.5. Kita dah langkau yang kat tengah-tengah. Bermakna jawapan kita ini nanti lebih daripada 0.5. Jadi kalau macam ni kita tak boleh baca daripada jadual. Sebab jadual nilai paling besar adalah 0.5. So dekat sini gunanya kamu tekan kalkulator. Okey. Begitu juga kalau saya bagi kamu nilai
Okey, kat sini 0.14. Saya kata cari kebarangkalian Z kurang daripada 1.4. 1.4 di sebelah sini. Okey, dan awak tengok kawasan dia dah melangkau garis tengah-tengah. Sedangkan tadi saya kata tengah-tengah ni sebelah kanan 0.5, sebelah kiri 0.5. Tapi dia dah pergi ke bahagian orang lain. Maksudnya jawapan kita akan melebihi 0.5. So nilai-nilai ini kita tak boleh baca direct daripada buku daripada Z-score kamu. Okay, jadi sekarang saya akan ingatkan balik yang last week tu saya dah tunjuk kamu macam mana nak baca jadual. So sekarang kita tengok macam mana nak baca untuk nilai Z lebih besar 1.34. 1.34. Okey, kita baca jadual, kita juga akan tekan kalkulator. Okey, ingat jadual kita hanya boleh untuk lebih besar. Dan sini lebih besar 1.34. So kita tengok 1.34. 1.34 kita akan mengambil 1.3. 4 dekat mana? 4 kita ambil dekat atas ni 4. So 4 tu kolom yang mana? Di sini. So jawapan kita tadi untuk Z lebih besar 1.34. Jawapan kamu adalah 0.0901. Okey, kita semak menggunakan kalkulator. Okey, kalkulator yang lain daripada ini, kamu refer balik apa yang saya dah share video pada kamu sebelum ni ya. Okey, yang kalkulator hitam sama dengan saya, you tekan je macam biasa mode. Okey, sampai jumpa SD, you tekan shift, you tekan nombor 3. Okey, you keluar huruf PQR. Dia kata lebih besar. Lebih besar kita guna R. Okey, sebelah lebih besar ni kita lorek sebelah kanan kan? R, right. So kita buat nombor 3. Okey, masukkan 1.34. Tutup kurungan. Okey, tekan kalkulator, you dapat jawapan 0.0901. Tapi pada jadual kita ambil 4 titik perpuluhan saja. So jawapan daripada kalkulator you round off pada 4 decimal places. Boleh? Okey, semua orang Cikgu. ya. Tadi macam ni Okey, tekan mode sampai jumpa SD. Aikal punya kalkulator warna hitam ke warna putih? Hitam. Okey, tekan nampak SD tu? Okey. Tekan nombor 1. Okey. Tekan shift, tekan nombor 3. Okey dah. Okey, tekan R, nombor 3. Lepas tu masukkanlah. Jadi sebenarnya R ni tak kisah jawapan kamu negatif ke. Soalan dia contoh soalan saya untuk Z lebih besar negatif 0.34 contoh. Okey, lebih besar negatif you tak boleh baca daripada jadual. Dia ada cara lain. Tapi kalkulator kita boleh tekan. Tengok kita tekan kalkulator. Z lebih besar. R. Kita masukkan nilai, negatif 0.34. Tutup kurungan. So you dapat jawapan. Nampak? Jawapan kita melebihi 0.5 sebab tu tak ada dalam jadual. Saya akan tunjuk cara bagaimana kamu nak dapatkan jawapan ini tanpa menggunakan kalkulator. Kita tak boleh direct baca daripada jadual tapi ada cara dia. Boleh? Boleh Ada soalan tak? Setakat ni okey? Tekan kalkulator ni. Semua orang okey? Kalau tak okey angkat tangan. Okey. So kita tengok yang ini. Awak tengok saya akan tunjuk ni. Awak tengok saya akan lakar. Kalau awak tak gunakan kalkulator semua tu, awak memang sangat penting kena tahu lakaran graf. Sebab kamu nak buat anggaran. Jawapan kamu ni melebihi 0.5 ataupun tidak. Macam tu. So you tengok dia kata negatif 0.34. So kita buat anggaran lah. Negatif 0.34 nombornya di sebelah kiri. Dia kata kanan. Kanan kita lorek kanan. So, bila kita lorek kanan, kamu nampak kita dah langgar garis tengah-tengah. Bila kita dah langgar garis tengah-tengah, ini bererti jawapan kamu akan melebihi 0.5. Jawapan kamu akan melebihi 0.5. Jawapan kita tadi berapa? Alamak, saya dah terpadam 0.6331. 0.6331. Okey.
Jadi, bila berdasarkan kawasan yang saya lorek ni, saya dapati jawapan saya akan melebihi 0.5. Okey, tengok. Ini sekiranya kamu tak guna kalkulator atau kamu lupa tekan kalkulator. Tiba-tiba masa periksa lupa step tekan kalkulator. Kamu lebih ingat cara ini. So, saya tunjuk dua-dua cara. Okey. You ingat, bila you nak baca jadual, jawapan kamu mesti kurang daripada 0.5. So, saya nak cari kawasan berlorek. Saya nak cari kawasan berlorek. Jadi apa yang saya buat, saya akan buat satu iaitu keseluruhan area under graph. Saya akan tolakkan ke barangkalian Z yang tak berlorek. Yang tak berlorek apa? Iaitu Z kurang negatif 0.34. Okey. Kemudian satu tolak, saya dah kata jadual tak ada lebih kecil atau nilai negatif sebab semuanya nilai positif. Tapi tadi saya ada bagi tahu bahawa lebih kecil atau lebih besar jawapannya sama. Yang ini. Nampak ni? Lebih besar 0.13 dengan lebih kecil negatif 1.3 nilai dia sama. So, apa yang perlu kamu buat di sini ialah, okey, saya nak kawasan berlorek. Kamu rasalah, cuba cerita kat saya, apa yang saya nak kena buat sekiranya saya nak luas kawasan berlorek? Cuba cerita kat saya, apa perlu saya buat? Logik dia. Okey, tak payah fikir dah belajar tajuk ni ke belum lah. Kalau awak tengok, saya nak kawasan yang berlorek. So, satu tolak apa? Cepat. Siapa nak bagi idea? Salsabila? Ada? Cari luas 0.34 dulu cikgu. Ya, satu tolak luas yang sebelah mana? Kanan ke kiri? Kiri. Ya, kiri. Jadi, kan ni nampak ni. Kan saya dah buat satu tolak Z kurang daripada negatif 0.34. Maksudnya saya tolak dan sebelah sini. Jadi, dia ni sebenarnya sama juga dengan kita tolakkan Z lebih besar 0.34. Kan saya dah tunjuk tadi bahawa lebih besar dengan lebih kecil, positif, negatif, nilai dia sama. So, kalau dia lebih kecil, negatif 0.34, sama juga Z lebih besar 0.34. Barulah kita boleh baca dari jadual. 0.3 di sini 4. So ini jawapan kita. So kita buat satu tolak 0.3669. Cuba tekan kalkulator, dapat tak jawapan sama dengan yang kita tekan kalkulator? Dapat sama tak? Sama cikgu. Sama. Okey. Jadi terpulang pada kamu sama ada kamu masih nak menggunakan jadual ataupun kamu nak tekan kalkulator. Tapi sebenarnya sangat jauh lebih mudah menggunakan kalkulator. Cuma kalkulator ni melibatkan teknikal. Kalau kamu lupa, alamak nak tekan apa ni, tak boleh buat. Okey? So ini sangat penting kamu tahu. Okey, jadi sebab tu saya kata sekiranya kamu lupa nak tekan kalkulator, lakaran graf sangat penting. Okey, lakaran graf sangat penting. Baru kamu boleh nak tahu satu tolak ke. Okey? Okey. Kalau saya laju awak terus bagi tahu sebab ni saya tak terang lagi dekat soalan. Saya nak terang dulu macam mana kamu nak baca jadual ke, nak tekan kalkulator ke. Okey. Next, kalau soalan saya macam ni. Saya bagi kamu contohnya di sini. Okey, Z. Kat sini 0.13. Sini 0.245. Macam tu. Okey, jadi dekat sini saya akan tunjuk dua-dua. Satu tekan kalkulator, satu jadual. Okey, saya tunjuk jadual dulu. Orang yang nak tengok jadual, dia mesti tahu lakaran graf. Siapa nak tengok jadual, dia mesti tahu lakaran graf. So, you tengok nombornya 0.13. You buat je anggaran, tak kisah. Dekat mana, nak jarak mana, nak buat skala ke, tak perlu. 0.13 di situ bermakna di sini 0.245. Kawasan melorek kita di antara ini. Okey. Untuk orang yang tekan kalkulator sangat mudah. Tapi ni saya cerita dulu yang tekan tengok jadual. So you tengok, yang tengok jadual, you tengok
Saya nak kawasan berlorek ni. Jadi, you tengok di sini, ini saya punya kosong. Ambil nombor yang dekat dengan kosong. Kita akan ambil nombor yang dekat dengan kosong. Mana saya punya highlight dah hilang. Okey, ni nombor yang dekat dengan kosong tolak dengan yang sini. Jadi saya akan buat Z lebih besar sebab dekat yang kosong saya buat semua ni. Macam ni. Okey, Z lebih besar 0.13. Saya tolak Z lebih besar 0.245. Okey, dua-dua lebih besar bermaksud kita boleh tekan, boleh tengok jadual. 0.13. Tengok dekat jadual. 0.1. 0.1. Okey. 0.13. Iaitu 0.4483. 0.4483. 0.4483. Tolak 0.245. 245. 0.2. 0.2. 45. 45. 5 dekat mana? 5 dekat sini sekejap ya. Ada orang nak masuk. Okey. 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 Jadi, jawapan kita tadi mana? Okey, 0.245. 0.245. Jadi awak tengok saya tukar warna hijau 0.24 dekat atas. Ini dia. Okey, 24. 5 dekat sini. Nombornya 5 adalah 19. Jadi awak ambil jawapan 0.4052. Awak tolak 19. Jangan tekan kalkulator 0.4052 tolak 19. You akan dapat negatif. Tetapi you tekan kalkulator 4052. You tekan 4052. 4052. You tolakkan dengan 19. Macam tu. 19. So, you dapat 0.4033. 0.4033. 0.4033. Okey, tekan kalkulator. Ada orang nak masuk lagi? Okey. Okey, sekarang baru awak tekan kalkulator. You tekan kalkulator 0.4483. You tolakkan dengan 0.4033. 4033. Yes. So you punya jawapan 0.045. Ini yang kamu dapat jawapan. Maksudnya kawasan berlorek yang tengah ni ialah 0.045. Okey? Itu bagi pelajar yang nak baca jadual. Okey. Kalau yang tekan kalkulator sangat mudah. Kalkulator ni sangat mudah. You ambil je, tak kisahlah dia tu dekat sebelah mana pun sebab saya tak nak tahu pun kawasan berlorek dia tu dekat mana. Okey, janji dia berada di antara dua nombor. Z ni berada di antara dua nombor. Sebab awak kena ingat sekarang ni kita buat ni untuk nilai yang positif. Kalau nilai negatif nanti lain. Dia ada juga soalan yang nanti kamu akan buat dia dalam bentuk macam ni. Satu dekat sini. Okey, kawasan macam ni. Pula lain lagi. Kalau guna jadual dia macam-macam. Tapi kalau guna kalkulator tak kisah. Apa-apa pun, kamu akan ambil nombor di kiri, tolak nombor di kanan. Okey, tengok Yang guna kalkulator. Saya akan buat warna biru. So, okey. Cikgu tak nak record meeting Saya record. Sebab saya guna screen recorder. Okey. Tu dah record dah. Sebab screen recorder ni dia lagi cepat. Nanti bila saya habis kelas, saya boleh terus share. Kalau pakai Google Meet, dia akan lambat 1 jam macam tu baru ni. Dan dia dan kalau awak tengok sebenarnya dekat bila saya share nanti, gambar dia full
full yang ini je. Tak nampaklah muka kat tepi-tepi. Okay. So, kat sini, jadi kalau awak tengok, janji dia 2 je, you ambil terus. Nombor di kiri, tolak nombor di kanan. So, tengok ni tadi pengiraan kita tekan tengok jadual. Mula-mula lakar graf, lepas tu tentukan mana nak tolak mana. Nak tolak ke, nak lebih besar ke, lebih kecil ke, dia ada dua macam-macam cara tau. Okay, tapi you tengok sekarang kalau saya gunakan kalkulator, so ambil je apa-apa jawapan soalan di sebelah kiri, tolak sebelah kanan. Nombor sebelah kiri, tolak nombor kanan. Dan dia memang lebih besar. Z lebih besar 0.13, tolak Z lebih besar 0.245. Okay. Jadi kalau awak kat sini, tadi ni kita baca jadual kan? Kita baca jadual. Okay, sekarang kita ambil kalkulator. Kita ambil kalkulator. Okay, kalkulator kita ambil 0.13. So, you tekan mode. Tekan mode sampai jumpa SD. Tekan shift. You tekan nombor 3. Oh, sorry. Mode sampai SD. Sebab dia dekat skrin ni dia tak ni sangat. 3. Okay. Then R. Sebab nombor 3, dia lebih besar. So, saya tekan nombor 3 R. Nombornya apa? 0.13. Tutup kurungan. Tap. Nampak tak? 0.4483. Sama tak? Sama tak sini? Okey. So, 0.4483. Okey, next. Satu lagi, kita tekan nilainya. Nilainya 0.245. 245. Tertutup kurungan. Tekan sama dengan 0, masih sama 0.4033. Maka dah tentunya kamu akan dapat jawapan yang sama. Okey, ini mudah lagi sebab awak tak nampak sangat rumitnya, sama ada nak tekan kalkulator ataupun tengok jadual. Okey, tengok kalau soalan saya macam ni. Kalau soalan saya probability, okey, Z di antara nilainya contohnya negatif 2.31, di sini negatif 0.13. Okey, jadi ingat, pada orang yang lakar graf, yang nak baca jadual, dia kena lakar graf. Bila dia lakar graf, dia nampak nombornya negatif 0.13 dan negatif 2.31. Ini kawasan belurit yang dia nak. Kita nak cari luas itu. So, you tengok. Kita akan buat, untuk kamu baca jadual, kamu kena ambil nilai lebih besar. Lebih besar dan positif. Tapi kat sini, kalau awak tengok nombornya, nombor negatif. Jadi kat nombor negatif, kalau dia macam ni, awak ambil nombor yang dekat dengan kosong. Macam yang tadi. Nombor yang dekat dengan kosong, iaitu Z, dia lebih kecil negatif 0.13. Tolak Z lebih kecil negatif 2.31. Lepas tu, bila macam ni, you tengok dia lebih kecil negatif, tak ada. Okey, jadual ada lebih besar. You ubah pula 0.13 tolak Z lebih besar 2.31. Awak baca jadual. Baru awak dapat jawapan. Okey, tapi pada orang tekan kalkulator, saya dah kata tadi tak kisah apa-apa juga soalan. Okey, janji Z berada di antara dua nombor. You ambil ini, tolak ini. Dan you tengok, kita akan ambil Z lebih besar negatif 2.31 tolak Z lebih besar negatif 0.13. Saya tak payah ubah dia jadi positif ke semua, tak payah. Okey, jadi kalau tengok 0.13, you baca daripada jadual. Kita baca dari jadual 0.13. Ini jawapannya. Okey, 0.13. Okey, 0.4483. Kalau saya laju bagi tahu ya. So kat sini you dapat 0.4483 tolak 2.31. Okey. Okey, 2.31 ni kita tengok daripada jadual juga. 2.31. 2.3. Ni. 2.31. Ini. 0.0104. 0.0104. Okey.
So ini jawapan kamu. Okey? Jadi kamu tekanlah kalkulator. Kamu tekan kalkulator 0.4483 tolak 0.0104. You dapat jawapan 0.4379. Okey, sekarang kita tekan kalkulator. Yang atas ni tadi kita buat tengok jadual Sekarang you tengok saya guna warna hijau. Yang warna hijau ni kita guna step tekan kalkulator saja. Jadi saya dah kata tadi, bila kamu tekan kalkulator tak kisahlah apa-apa nombor, janji Z berada di antara dua nombor, you ambil sebelah kiri tolak sebelah kanan dan ambil semuanya lebih besar. Maka, di sini saya akan ambil lebih besar. So, R, K, negatif. Saya masukkan negatif Negatif 2.31. Okey, so you dapat jawapan. Kat sini adalah 0.9896. 0.9896. Tolak. Okey. Mana kalkulator? Okey, kita masukkan nilai negatif 0.13. Negatif 0.13. Okey, sama dengan. Saya dapat apa? 0.5517. 0.5517. Okey, kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator sekarang. 0.9896. Kita tolakkan kita punya jawapan tu tadi answer. Nampak? You dapat 0.4379. 0.4379. Jadi you nampak tak? You masih dapat jawapan yang sama. Okey, boleh setakat ni? Okey tak? Boleh cikgu. Okey Tengok, saya bagi contoh seterusnya. Sekarang awak tengok saya bagi lagi satu contoh. Okey, soalan dia macam ni. Kebarangkan lagi Z. Sini negatif 0.14. Di sini 1.23. Macam tu. Untuk yang tak tekan kalkulator, dia tetap buat jadual. Buat graf, Nombor dia negatif 0.14 dengan 1.23. Loreknya di mana? Loreknya di sini. Okey, ingat. Bila kamu jumpa kawasan berloreknya, dia langgar garis tengah, you punya apa yang you kena buat adalah satu tolak. Satu tolak Z. Saya nak kawasan berlorek yang tengah-tengah, jadi saya akan buat Z lebih besar 1.23. Saya akan tolak Z lebih kecil negatif 0.14. Satu tolak Z lebih besar 1.23, you boleh baca daripada jadual. Untuk yang lebih kecil, you kena ubah dia lebih besar. Positif. Jadi you baca 1.23. 1.23. 1.23. Kosong perpuluhan 1093. 0.1093. Okey, 0.1093. Okey, untuk Z lebih besar 0.14. 0.14. 0.14 ialah 0.4443. Okey, so ini 0.0 berapa tadi? Pola pula. 0.4, okey 4 3 kali. Okey, 4443. Jadi awak tekan kalkulator. Okey, kita tengok. You tekan kalkulator. 1 tolak 0.1093. You tolak dengan 0.4443. So, you punya jawapan adalah 0.4464. Okey? Sekarang tekan kalkulator pula guna cara ni. Awak tengok
Nah. No, no. No. La ilaha illallah syarallah barabisa. Hati saya di Muhammad besar pada wajah Rabbi Allah. Semoga Allah sebenarnya kita boleh. Okey, nampak tak? Jawapan dia sama. Walaupun sebiji tak sebiji sama, tapi kalau kita, sebab saya dah pernah bagi tahu, soalan peksa sebenarnya dia 2 titik perpuluhan je. Jadi kalau kita bundarkan masih dapat jawapan yang sama. Jadi awak tengok yang warna merun atas tu awak gunakan jadual. Yang warna biru tekan kalkulator. Jadi yang tekan kalkulator ni tak kisahlah apa jawapannya, kanan kiri tu positif ke, dua-dua positif ke, dua-dua negatif ke, ada positif ada negatif ke, dia tetap nombor di kiri tolak nombor di kanan. Okey, nombor yang sebelah kiri, nombor kiri tolak nombor kanan. Okey, itu untuk tekan kalkulator. Okey, boleh tak setakat ni? Untuk macam mana nak baca jadual, tekan kalkulator, semua okey kan? Boleh? Cikgu, Ya. nak guna satu tolak tu bila ada negatif Tak, gini, nak guna satu kalau sekarang kalau Haikal guna kalkulator, tak payah satu tolak. Dia kalau satu tolak ni kalau orang yang nak guna jadual. Dan bila masa nak guna satu tolak, bila satu positif, satu negatif. You guna satu tolak. Iaitu, biasanya saya akan bagi tahu kat pelajar bila kamu langgar garis tengah-tengah. Kawasan belurik ni, dia langgar garis tengah-tengah. You kena buat satu tolak. Dan kalau kamu tengok yang ni tadi, ada yang tak perlu satu, yang ini sebab dia tak langgar garis tengah-tengah. Jadi kita akan ambil nombor dia ni, ambil yang ini, yang nombor yang dekat dengan kosong, tolak dengan nombor yang jauh dengan kosong. Sama juga dengan yang ni tadi. Nombor dekat yang kosong, tolak dengan yang jauh. Tapi kalau kamu tekan kalkulator, tak kisah apa-apa, tetap nombor kiri tolak nombor kanan. Nombor kiri tolak nombor kanan. Semuanya diubah kepada lebih besar, iaitu tekan R. Faham? Okey, faham. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Ini untuk dua alternatif. Tekan kalkulator ataupun
tengok pada jadual. Tapi ada soalan yang apabila kebarangkalian ataupun probability sudah diberi, yang itu kamu memang tak boleh tekan kalkulator. Itu memang kena baca jadual. Okey, kita tengok sedikit soalan pada kertas yang saya dah bagi. Okey, yang ini. Macam ni kan. Ni dia bagi lebih besar 0.72. Dia nak kawasan berlorek. Soalan nombor 13. So tekan kalkulator je lah, mudah. Yang ini pun sama. Tekanlah kalkulator yang mudah. Sebab you ingat senang kata macam ni. Nak tahu, ramai pelajar kata, cikgu bila masa nak tekan kalkulator? Bila masa nak tengok jadual? Tekan kalkulator apabila yang dalam bracket ni. You punya Z diberi. Yang kita nak cari yang sama dengan, iaitu kita punya probability. Kebarangkalian atau kita nak mencari luas kawasan berlorek. Ni semua ni boleh tekan kalkulator. Sebab dalam kurungan lengkap. Dalam kurungan lengkap, kita boleh tekan kalkulator. Ini kita boleh tekan kalkulator. Jadi kalau macam ni, kalau awak tak payah lakar graf, awak boleh dengan mudah je. You ambil nombor kiri, tolak nombor kanan. Kalau yang ini, kalau ikutkan, you kena lakar. Bila you lakar, you tengok. Ini satu negatif, satu positif. So, kena buat satu tolak. Yang B kita lakar, dua-dua positif. Dua-dua positif bermakna nombor di kiri, tolak nombor di kanan. Habis bising. Okey, nampak? Kalau yang ini pun sama. Awak tengok. Jadi sebenarnya kat sini yang ini kalau awak tengok dua-dua negatif. Dua-dua negatif kita lakar. Macam ni. Di sini. So ambil nombor yang ini. Nombor ini tolak ini. Mikael. Okey. So awak akan ambil. Kalau tekan kalkulator. Senang je. Ambil yang ini tolak yang sebelah sini. Tapi bila awak tak tekan kalkulator, you tengok jadual, you kena ubah dia kepada positif. Macam yang saya tunjuk tadi. Okey? Jadi yang ini ada dua alternatif. You boleh tekan kalkulator, you boleh tengok pada jadual. Tapi untuk soalan yang saya nak tunjuk sekarang ni, kamu tak boleh tekan kalkulator. Kamu memang kena baca jadual. Okey. Di mana soalan kan kata kat sini, dia suruh kamu, nampak tak soalan nombor 20? Find the probability. Cari kebarangkalian. Bila dia kata cari kebarangkalian, sebenarnya kita nak mencari kawasan berlorek punya luas. So, di sini kita tak boleh baca. Sorry, saya tersilap cakap. Kalau yang cari kawasan berlorek, kamu boleh tekan jadual. Boleh tekan kalkulator. Maksudnya nilai kat dalam bracket tu diberi. Macam ni. Semua nilai dalam bracket diberi. Kita nak cari luas di bawah graf ataupun nak mencari dia punya probability. Kebarangkalian. Tapi sekiranya kebarangkalian diberi. Kebarangkalian diberi tu macam mana? You tengok soalan nombor 24. Soalan nombor 24, you nampak tak? Dalam bracket ni ada huruf. Ni kosong, ini Z, ini ada A. Dia suruh kita cari A. Yang dia bagi dekat sama dengan. Sama dengan ni apa? Luas kita. Atau kita punya probability diberi. Yang ini no choice. Kamu mesti tengok jadual. Clear? Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Tengok soalan nombor 25 pun sama. You tengok, dia bagi dah sama dengan ni. Luasnya dah diberi. Kalau dalam tajuk function, fungsi, maksudnya image dah diberi. Kita nak cari objek dia. Objek is your domain. Domain tu kan kat paksi X. Macam itulah, sama je berkait-kait. Kalau nak cari dekat domain dia, ini memang kena baca jadual. So, saya akan tunjuk macam mana cara kamu nak baca jadual. Okey. Jadi dekat sini, yang atas semua ni saya harap okey. Sebab kalau bagi saya, baik awak tekan kalkulator je lah. Okey, you tengok dekat sini, kita nak tengok soalan nombor 19. Okey, dia kata, dia bagi kamu mean. Okey, mean dah diberi, mean and standard deviation or normal distribution is 10 and 4. Meannya 10. Meannya 10. Standard deviation kamu atau posisian piawai kamu diberi 4. Okey, jadi dia kata
Dia nak kamu cari normal untuk variable z if x equals to 12. Okey. Dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena guna formula. Okey, satu formula yang saya akan tunjuk dekat kamu iaitu formula z. Di sini formula ini masa periksa nanti diberi. Jangan risau. Apa formula dia? Z. Z equals to x minus mean over standard deviation ataupun sisihan piawai. Hati-hati. Ramai soalan pelajar tersilap sebab soalan bagi adalah variance. So kalau dia bagi variance, kita nak standard deviation ataupun sisihan piawai. So you kena square root terlebih dahulu variance yang diberi. Jadi kita tengok pada soalan ini apa yang diberi tadi. Okey, soalan kata dekat sini X-nya 12. Min-nya 10 dan standard deviation-nya 4. Okey. X 12 min 10. Okey. X-nya 12. Dia Z. X-nya 12. Min dia 10. Ini dia kata 4. So awak tekanlah kalkulator. Awak tekan kalkulator. So you dapat jawapan dekat situ adalah 0.5. Okey. So apa soalan minta dekat sini? Okey. Soalan minta dekat sini suruh cari Z. Suruh cari Z dah. Itu je lah. Okay, nombor 19 ni. So, Z equals to X. X kamu adalah 12. Tolak 10 bahagi dengan 4. So, jawapannya 0.5. Itu saja. Tetapi, tengok soalan nombor 20. Okay, nombor 20 apa? Dia kata min dia berapa? Min dia 120. Buatkan. Min 120. Okay, then dia bagi variance. Nampak? Saya baru sebut tadi. Okay, saya baru je sebut tadi. Dia bagi variance. Formula kita adalah standard deviation. So, kalau dia bagi variance, standard deviation is 30. Okay. Soalan kata, find the probability that a box chosen at random has a mass more than 130. Okay, you tengok dia kata lebih daripada 130. Okay, tengok Bila dia kata berat, okay, lebih berat je mesti X. Berat ke, bilangan ke, ukuran ke apa-apalah. So, dia kata lebih 130. You mesti tukar kepada Z. Sebab soalan nak cari ke barang kalian. Find the probability kat sini. Jadi, you mesti ubah kepada Z lebih besar. Formula Z tadi ke atas ni kita dah guna. Formula Z adalah X. Formula Z ialah X. So, dekat sini X-nya apa? X-nya adalah 130. 130 tolak min. Min kamu 120. Bahagi you punya standard deviation adalah 30. So, dekat sini tekanlah kalkulator terus. So, you dapat situ adalah 10 bahagi dengan 30. So, you dapat jawapan di sini adalah Z lebih besar 1.8 257. Dapat tak? Semua orang tekan kalkulator dapat tak ni? Dapat tak setakat ni? Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat. Okey. Dah dapat yang ini. Jadi awak tekanlah kalkulator. Dia lebih besar. Lebih besar guna huruf. Guna huruf. Huruf apa? Z. R. Oh, R. Okey, huruf R. R kita iaitu nombor 3. Masukkan. 1.825.7. Tutup kurungan sama dengan. So, dapat apa? 0.0395. 0.340. 0.340 apa tadi? 0.0340. 0.0340. Okey. So, ini awak dapat. Sekarang kita tengok jadual. Kita tengok jadual. Betul tak? 1.8
257. Kita boleh ambil 1.8257. 1.8. Okey, 2 kat sini. 5. Ni 2, 57. 57 kita boleh ambil 6. Kan 1.2857 jadi 1.286. 86 apa tadi 1.8 sorry 1.82 1.8257 1.8257. Allah Akbar, mana saya punya jadual? 1.827. Jadi awak ambil 1.826. 1.826. Kita ambil 5. Jadi kita akan ambil nombor dia. You nampak tak ni? Kan? 0.0344 awak tolak 5. Ataupun you buatlah 344 tolak dengan 5. So you dapat jawapannya adalah 0.0339. So you check balik dengan apa yang awak dapat tadi. Nampak? 339. Kan 0.339. So dia round off jadi 0.0340. So masih dapat jawapan yang sama. Faham tak? 034 yang ini tadi 0339. So kita bundarkan, kita boleh juga 0.034. Jawapannya masih diterima. Maksudnya kamu tekan kalkulator ke, kamu tekan tengok jadual ke. Kalau betul, kamu akan dapat jawapan yang betul. Boleh tak setakat ni? Cikgu. Ya. Ada soalan? Z tu paksi X Ini adalah nilai pada paksi X. Yang dekat luar dia, okey, luar ni, maksudnya luar double bracket tu adalah luas kawasan belurik. Area under graph. Kalau yang dalam bracket, dia adalah di paksi X. Kalau dia suruh cari probability tu, suruh cari area lah. Yes, betul. Okay. Okey, lagi? Ada soalan? Cikgu. Ya. Bila nak guna P dengan Q? Okey. P tu kalau lebih kecil. Kan lagi tadi kita tak buat lagi kan? P kan sebab kita tak jumpa lagi nombor untuk soalan lebih kecil. Q tu saya tak pernah guna. Tapi ada orang kata dia boleh untuk di antara. Tapi hari tu macam try macam rumit sikit. Tak tahu ataupun sebab saya tak biasa. Tapi kita guna P dengan R. P untuk nilai lebih kecil. Contohnya kita nanti dapat Z lebih kecil 1.4. So tekan P lah. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, kita tengok soalan nombor 21. Okey, soalan nombor 21. Cuma yang ini, saya nak terang awal-awal ni memang sebab kebanyakan kamu belum belajar. Jadi dia memang agak rumit sikit. Tapi percayalah kat saya bahawa tajuk ini sebenarnya best. Cuma nak kamu confuse nak tekan kalkulator ke nak tengok jadual. Tapi kalau kamu dah betul-betul dah okey nanti tak ada masalah. Mudah je soalan ni. Okey, tengok kan kat sini dia kata cerita pasal apa. Nampak saya dah kata tadi pasal berat ke, ukuran ke, bilangan ke, semua itu adalah X. So dia cerita pasal berat. Pelajarlah. Okey, dia kata kat sini normal distributed okay, with mean dia 60. Mean dia 60. Nampak dia bagi variance. You ingat kalau dia bagi variance bermakna kita nak standard deviation. So you akan ambil set 5.25. Okay? Sebab kita punya formula adalah standard deviation ataupun sisihan piawai. Dia bagi variance. Soalan memang suka bagi variance. Dia kata apa? Calculate the probability. Nampak tak? Dia nak dia punya kebarangkalian. That a student choosing at random will have a mass more than 55. Macamlah tadi. Jadi kat sini berat. Berat dia kata lebih 55. Kita apa-apa pun mesti tukar kepada Z.
lebih besar X. X kita 55 tolak 60 bahagi set 5.25. Dekat sini tekan saja kalkulator. Sebab dia nak probability dia. Dia nak probability dia. Jadi awak tekan kalkulator. Lebih besar ambil huruf R. Clear? Masih mudah lagi ni. Awak tahu soalan ni, ini dengan kelas yang minggu lepas, 10 markah. Soalan dia, satu soalan dia A dengan B. Satu biasanya normal, satu lagi binomial. Jadi yang ini normal, yang binomial yang minggu lepas. Binomial iaitu apabila kebarangkalian kita ada dua kesudahan. Maksudnya dia cerita pasal apa? Limau masam manis. Datang lewat, datang awal. Hujan tak hujan. Gagal, lulus. Macam tu. Okay? So, you tengok soalan seterusnya. Kita cuba tengok soalan ini. Kita tengok soalan nombor 22. Okay, soalan nombor 22. Dia kata, in the test score, student have normal distribution with mean. Standard deviation, dah cantik dah. Mean given is 60, standard deviationnya 5. Dia nak markah dia berapa? Between 58 and 63. Okay, boleh cuba tak? Boleh cuba? Hello. Boleh kot. Okay, cuba Cuba. Ini dia ada dua-dua. Ni ada dua-dua. So, saya tunjuk dulu. Saya tunjuk sikit. Dia X, sini 58, sini 63. Dia mesti ditukar kepada Z. Okay, cuba buat. Cikgu, Ya. tadi formula dia X tolak standard deviation X tolak min. X tolak min bahagi baru standard deviation. This one. Okay. Cikgu, Ya. nak dapat jawapan yang X tu pakai kalkulator, dia kena tolak ke satu-satu? Tu saya kata kalau kamu tekan kalkulator, okay, untuk soalan ini kalau kamu tekan kalkulator maksudnya you tukar dia kepada Z dulu kan? Okay, mesti tukar pada Z. So you buat 58 tolak min. Min kita berapa tadi? Min kita di sini 60 bahagi dia bagi standard deviation bagi 5. So yang ini, ini 63 tolak 60 bahagi dengan 5. So kira dulu yang ini sebelah kiri dengan sebelah kanan. So you buat dua-dua, you ambil, kalau tekan kalkulator lah, ambil dua-dua guna huruf R, you ambil sebelah kiri tolak sebelah kanan. Faham? Ambil R ke P?
R. Kalau tekan kalkulator sentiasa R. Tak kisah dia positif ke negatif ke apa ke. Janji Z di antara dua nombor you guna R. Oh, okay. Sebab logik dia macam ni. Kan dia ni macam ni. Bila dia di antara dua nombor A and B, tak kisah apa-apa, tetap ambil nombor kiri, tolak nombor kanan. Kalau dia punya gambar dia macam ni, dua-dua positif di sini, A dan B tetap ambil kiri, tolak kanan. Dia punya gambar macam ini, sebelah sini, A dengan B tetap ambil kanan, tolak kiri. Sebab kita buat lebih besar. Okay? R yang mengampakkan tolak 60 bahagi 5 kan cikgu? 58 tolak 60 bagi 5, cari jawapan dia dulu. Dapat kosong. Dapat? Kosong. Tak apalah, dapat kosong tak ada masalah. Oh. Dapat kosong, X kosong. Z-nya kosong. Boleh tekan kalkulator dapat jawapan. Cikgu, Ya. jawapan dia 0.0703 ke? Berapa jawapannya? 0,? 07033. Jawapan akhir? Ha. 0, baca-baca. 0, 07033. 0,07. Banyaknya? 33. 3 dah. Okey, 3. Okey. Ada lain jawapan? Lain jawapan? Cikgu, Ya. saya dapat 0.3812. Ada lagi? Ada lagi? Yang perempuan tadi siapa? Ada lagi? Okey, yang dapat 0.3812 guna kalkulator ke jadual? Haikal Saya pakai kalkulator. Kalkulator. Yang dapat 0.0703 guna jadual ke kalkulator? Kalkulator. Kalkulator, duduk kalkulator. Salah kalkulator lah. Ni salah seorang ni. Okey. Ada orang baru masuk ke? Oh. Okey. Yang perempuan tadi. Yang perempuan. Kakak dapat jawapan tak? Tak dapat. Tak dapat. Okey Sampai sini semua orang okey? Sampai hijau ni semua orang okey? Siapa tak okey angkat tangan. Awak mesti okey tajuk ni. Saya kan okey, kita punya kelas ada 4 kelas hari Selasa malam. Awak tak okey, saya akan pastikan awak okey juga 4 kelas ni. Kalau tak saya tak bagi topik lain sebab tak boleh. Saya memang kena okeykan sebab tajuk ni sangat penting. Walaupun pelajar yang ada tak berapa suka, tapi insya-Allah awak faham, awak memang akan suka jawab soalan ni. Dan awak buatlah soalan macam mana pun, okey, awak akan dapat skor 10 markah, boleh punya, insya-Allah. Murid saya saya ada 4 kelas AdMed. Tajuk ni memang kelas yang keempat tu memang suka, dia orang akan jawab. Okey, so tengok apa yang perlu kamu buat sekarang, you tekanlah kalkulator, 58 tolak 60. Okey, kemudian you bahagi dengan 5. Okey, so kat sini dapat negatif 0.4. Macam dapat kosong tadi kakak? Tak tahu saya tekan duit. Salah tekan lah kan. Dan satu lagi 3 bahagi dengan 5. So 3/5 you dapat adalah 0.6. Saya dah kata tadi tak kisahlah positif ke negatif ke, dua-dua positif ke, dua-dua negatif ke. Kalau tekan kalkulator, you akan ambil Z lebih besar nombor di kiri. Negatif 0.4 tolak Z lebih besar nombor di kanan. Lebih besar 0.6. So kita tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator dekat sini. Kita tekan huruf R. Shift nombor 3. R nombor 3 ialah negatif 0.4 tutup kurungan sama dengan 0.6554. 6554. Tolak. Dan kita buat lagi satu. Dia adalah 0.6. Buang negatif 0.6. Okey, kat situ delete, buang, tekan sama dengan
0.2743. 0.2743. So kita tekan kalkulator. Tekanlah kalkulator kamu. 0.6554 tolak 0.2743. So you dapat jawapannya 0.33811. Okey, 0.3811. Okey, Aikal ambil 2 ni mungkin sebab tadi nombor ni Aikal biarkan dia dalam 4 titik perpuluhan. Tapi tak apa, masih diterima. 3812, 3811 boleh diterima. Okey, abang yang dapat 0.0703 tadi, awak salah cara dah betul lah. Tekan kalkulator je salah ya bang? Tak, saya sama, cuma saya tolak jawapan tu. Awak buat satu tolak. Tak payah. Kalau dah guna kalkulator, tak ada istilah satu tolak. Okey? Kalau guna kalkulator, tak ada istilah satu tolak. Semuanya nombor kiri tolak nombor kanan. Sekiranya dia 2 nombor. Boleh? Okey, setakat ni okey tak? Ada soalan? Okey, cuba buat soalan nombor 23. Nombor 23. Nombor 23 ni pun sama je. Tapi saya nak awak cuba buat. Cuba. Okey, ni ada share jawapan dekat saya. Bila awak buat ni, dah tak payah buat lebih kecil, lebih besar. Semua awak buat lebih besar. Sebab sebenarnya bila di antara dua nombor ni, awak tengok siapa yang dah okey teruskan. Saya terang pada, ni tadi ada yang share jawapan kat saya. Untuk negatif 0.4 dengan 0.6, sebenarnya awak tengok kalau saya lakarkan graf. Okey, negatif 0.4 di sini. 0.6 di sini. Ini kawasan belurik. Saya akan ambil lebih besar negatif 0.4 semua. Saya tolak lebih besar 0.6 untuk dapat jawapan tu. Jadi tak payah awak buat ni ada lebih besar, lebih kecil kan. Awak tengok jadi bingung kat situ tu. Semua buat lebih besar, tak ada yang lebih kecil Okey. Okay, good. Siapa tak okey boleh PM saya bagi tahu. Cikgu, Ya. boleh ke kalau Pak CX dia negatif 2000? Negatif? 2000. Meter dengan mililiter unitnya sama tak? Unitnya tak sama tu. Oh, okey. Tak apa. Unitnya samakan dulu. Awak nampak soalan ni dia mililiter dengan liter. So samakan unit.
Okey, siapa yang dah nak share kat saya boleh? Kosong 0.9225. Jawapan akhir Okey. Betul? Siapa tadi yang share tu? Saya share kebetulan saya tengok ada yang share jawapan. Sekejap ya. Elisha. Okey. Okay, Elisha betul? Orang lain dapat tak? 0.9225. Betul. Alicia guna jadual ke tekan kalkulator? Kalkulator, okey. Alicia dah belajar dah tajuk ni kat sekolah? Belum. Belum, okey good. Nanti kat sekolah awak belajar lagi awak laju. Tapi kalau cikgu awak guna guna jadual, kalau sentiasa guna jadual, tak apa. Tapi insyaAllah cikgu awak pun akan tunjuk guna kalkulator. Okey, ada siapa yang belum dapat? Siapa belum dapat saya tunggu dulu. 0.9225. Yang belum dapat angkat tangan. Oh, semua dah dapat dah? Haikal dapat Haikal? Dapat cikgu. Dapat Okey. Salsabila dapat? Nuaim? Siapa lagi? Okey. Salsabila dah hantar jawapan. Alhamdulillah. Betul. Okey. So, dah dapat dah. Alhamdulillah. Okey, next. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, nampak ni. Yang ini yang kita tak boleh tekan kalkulator. Okey, nombor 24 ni. Tengok bentuk-bentuk soalan yang bermula dengan nombor 24 ni di mana macam mana awak nak tahu yang kamu tak boleh tekan kalkulator apabila dalam bracket ni huruf. Nampak tak dia kata find P, probability Z lebih besar A. Dia nak Z lebih besar A, nilai yang itu. So dekat sini kita kena tak boleh tekan kalkulator. Okey, you tengok dekat sini. Okey, soalan kata apa dekat sini nombor 24. The diagram above shows standard normal distribution graph. Okey, dia kata antara kosong dengan A. Antara kosong dengan A dia dah bagi dah. Ini 0.4750. Dia suruh kamu cari Z lebih besar A. Ini senang. Dia bukan cari A. Dia kata cari Z lebih besar A. Maksudnya kita nak cari kawasan yang ini. Macam mana nak dapat? Siapa tahu? 0.5 tolak Iya, bagus. Kenapa Haikal? Sebab dekat sebelah tu overall dia 0.5. Iya, betul. Awal-awal tadi saya dah bagi tahu keseluruhan sebelah kanan adalah 0.5. Jadi kalau dia punya shaded region 0.4750, kita nak Z lebih besar A iaitu unshaded region kita. Jadi you buat 0.5 tolak 0.4750 itu sahaja. Okey, dan you tekan kalkulator lah. Boleh? Okey, kita tengok soalan yang ini. Nombor 25. Nombor 25 dia kata Z lebih besar A. Okey. Dia bagi kat sini soalan kata Z lebih besar A adalah 0.025. Soalan tanya nilai A. Maksudnya yang ini. Yang ini ni 0.025. Kita nak nilai A. Okey. Awak tengok dekat sini untuk mencari nilai A. Okey, sebab dia nak A, dia kata Z, so maksudnya kita ambil satu bahagian ni je. Okey, tengok Awak tengok apa yang saya akan tunjuk.
Okey, soalan nak Z lebih besar A. Kat sini dia bagi 0.25. Kita nak cari A. Okey. Awak tengok cara dia macam ni. A ni sangat penting kamu tahu dia positif atau negatif. Tapi dalam kes soalan ini, dia dah ada graf. Jadi tak ada masalah pun. Okey, so apa nak kena buat? Tengok betul-betul cara yang saya nak tunjuk. Okey, seandainya graf ni tak ada. Bermakna kamu nak kena tahu A kamu tu positif atau negatif. Cara dia, A tu you tengok macam ni. Mula-mula you tengok soalan dekat situ. Dia kata apa? Dia kata Z lebih besar. More than. Bila dia more than, lebih besar, maksudnya A kita bernilai positif. A kita bernilai positif. Bermakna kalau soalan saya nanti Z kurang dari A, maka A saya akan bernilai positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif sebab kurang. Sebab ini kurang, kecil daripada A, less than A. So, negatif. Okey, tengok ini saya tunjuk step sekiranya tak ada jadual, tak ada graf tau. Soalan memang banyak keluar tak ada graf. Okey, contohnya kat sini still 0.25 Okey, jadi you tengok. Tadi saya dah kata lebih besar A, lebih besar positif. Kurang negatif. Okey, you tengok nombor dia. 0.25. 0.25 ni kurang ke lebih daripada 0.5? Kurang ke lebih? Kurang. Kurang dari 0.5. Bermaksud tanda ini tak payah ubah. Sebab apa? Sebab 0.25 saya boleh baca dari jadual. Ini no choice. You kena baca jadual. So, tengok dekat jadual 0.25. Okey, jadi 0.25 ni cara dia, kamu kena cari daripada dalam ni. Yang halus-halus yang banyak-banyak ni, cari 0.25. Okey, bila dia nak 0.25, tak payahlah kamu cari dekat kawasan 0.4. Dia nak 0.25. Jadi cari area mana? Ini dia. Ini 0.25. Tapi kita nak 25 tepat. 25 yang tepat. 0.2500 tidak ada. Oleh kerana tidak ada, saya kena ambil nombor yang lebih besar sedikit daripada 0.25. Iaitu saya ambil 0.2514. 2514. Tetapi saya dah terlebih berapa? Saya nak 0.25, saya dah terlebih berapa? 0.14. Ya, kita dah terlebih yang nombor 14. Bila dah terlebih 14, kita kena tolak. Kita tengok tak ada nombor 14. Yang kita ada 13 dengan 16. Jadi kita ambil 13. Okey, jadi you tengok 0.2514 ni tadi di mana? Dia berada di 0.6 7 berapa? 4. 0.674. Bermaksud dekat sini kita akan dapat jawapannya adalah 0.674. Okey, saya ulang. Sekiranya dia tak ada jadual, you tengok Z lebih besar A. Bermakna A positif. Kenapa positif? Sebab lebih besar. Second step, you tengok 0.25. 0.25 kurang dari 0.5. Bermakna 0.25 ini boleh baca dari jadual. Okey, 0.25 baca dari jadual tapi dekat jadual tak ada 0.25 tepat. Yang ada 0.2514. Kita dah terlebih 14. 14 tak ada, yang kita ada adalah 13. Yang kita ada adalah 13. Jadi apa yang kena buat? Kita ambil nombor tu di mana? 0.674. Jadi maka di sini jawapan kita adalah 0.674. Okey.
Sekarang kita semak, tekan kalkulator. Kita semak. Awak tengok saya semak lebih besar. Lebih besar saya tekan mode SD, lebih besar tekan shift. Nombor 3, lebih besar nombor 3 saya masukkan 0.674. Tutup kurungan, tekan sama dengan. See? Nampak tak? 0.25. Sama tak? You dapat jawapan yang sama. Cikgu, Ya. memang 0.25 bukan 0.025. 0. Kan kat soalan tu 0.025. Ya. Soalannya 0.025. Tak apalah, saya dah terbuat ini. Saya terang yang ini dulu. Betul. Dekat soalannya 0.025. Tapi tak apa, saya terang untuk 0.25 lah. Boleh? Tapi bermakna bukan untuk jawapan ini. Okey tak? Faham tak? Faham. Okey. So, kalau dia 0.025, maksudnya kita carilah 0.025. Kat mana 0.0? 0.002. Cari bawah. 0.025. Ni, nampak? Dapat sebiji. Nampak tak? Yang saya warnakan merah. Ni 0.025. Nombornya sebiji. Jadi nombornya 1.96. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Lepas tu kita tengok. Sekiranya saya buat lebih kecil. Lebih kecil bermakna nombornya negatif. Saya negatif. Lepas tu you tengok 0.75. 0.75 lebih besar daripada 0.5 ke tak? 0.75. Okey, 0.75 ni ada tak dekat jadual? 0.75 ni adalah you punya probability, luas kita, ataupun maksudnya yang berada di kawasan yang kat dalam ni. Yang halus-halus yang banyak ni. Ada tak 0.75? Tak. Tak ada. Tak ada. Tak ada bermaksud kamu tak boleh cari nilai itu. 0.75 tak ada. Bermakna kamu tak boleh cari nilai itu. Bila tak boleh, apa yang perlu kamu buat adalah satu tolak. Kalau tak boleh, yang kena buat adalah satu tolak. Satu tolak apa? You kena buat satu tolak 0.75. Bermakna yang kamu kena cari adalah 0.25. Faham? Faham? Okey tak? Okey tak? Hello? Okey. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Kalau buat tadi dapat yang A tu, so kena negatifkan dia, tak boleh Tak, nanti dulu. Janganlah, ini secara kebetulan. Okey. Okey, jadi step dia, awak tengok Jadi kita buat tadi, ni kan kurang dari kurang dari A. Z kurang, lebih kecil. Jadi bila kecil, kita buat negatif. Okey, tapi dekat sini dia kata satu tolak. Okey, satu tolak. Jadi, apa yang awak tengok sini, mula-mula kita buat kurang. Kurang daripada A. Kurang daripada A, nilainya adalah 0.75. Kita nak tahu A kita ni dekat kawasan positif atau negatif, kita tak tahu. So, caranya, bila dia kurang, maksudnya dia negatif. Okey. Lepas tu kita tengok, 0.75 lah. Tak ada dekat jadual. Kita kena buat satu tolak 0.75. So, bila kamu buat satu tolak untuk mendapatkan jawapan ni, maka tanda ini akan tukar. Satu tolak. Maka tanda ini akan tukar. Tadi negatif, dia akan berubah jadi positif. Jadi 0.25 awak baca. Baca dapat apa jawapannya? Dapat 0.674. Okey, sekarang kita semak daripada kalkulator. Kalau awak tengok dekat sini sekarang, okey, tekan shift, tekan nombor 3. Okey, dia kata lebih kecil. Lebih kecil adalah P. P adalah nombor 1.
Apa nombornya? Nombornya kat sini. 0.674. Tutup kurungan sama dengan. Nampak? Dapat jawapan 0.75. Faham? Faham tak? Okey, ini kalau tak gunakan jadual. Tak gunakan graf. Saya tunjuk kamu untuk tidak menggunakan graf. Okey, kita try dulu soalan. Okey, kita soalan. Sekejap ya. Saya bagi soalan. Sekejap. Okey, kita tengok soalan nombor. Okey. Yes, nombor 14. Cuba tengok soalan nombor 14. Okey. Okey. Dia cerita pasal normal. So, masih soalan yang ini. Kan? Dia bagi min. Min dia bagi dah 1,500. Okey, standard deviation dia bagi 30. Okay, then dia kata determine the probability that machine chosen at random will have lifespan-nya berapa? More than 1,532. Satu lagi yang ini. Okay, boleh cuba buat? Soalan 14 ni tentang apa yang kita buat hari ni. Cuba buat dulu 14A. Okay, cuba buat 14A. Boleh? Cuba Boleh go. Okay, try. Okay. Okay, good. Salsabila, betul?
Next, teruskan. Betul yang A dah. Okey tak? Okey, seorang lagi. Okey. So, perempuan. Tak nampak. Okey, good. Betul. Okey, good. Sasmila. Betul dua-dua. Alhamdulillah. Okey, soalan B tu cuba kalau okey. Kalau sekolah yang belum sajuk ni belum habis, maksudnya korang sampai mana integration? Pengamiran. Yang sekolah belum masuk tajuk ni, sekolah mana ya? Sasabila. Awak dah masuk belum tajuk ni? Belum ke tadi Hello? Tak ada orang ke? Ada. Okey. Oh, okey. Okey, saya nak tanya orang lah. Noaim. Ya. Okey, Noaim dah belajar belum tajuk ni kat sekolah? Belum. Belum juga Okey. So ini boleh ikut tak setakat ni? Boleh tapi adalah sikit-sikit yang sangkut. Sikit-sikit yang sakit kan? Tak apa. Minggu depan saya akan buat lagi tajuk ni, saya akan polish, saya akan cantumkan. Macam minggu lepas kita buat semua pasal binomial. Hari ni kita buat pasal normal je. Minggu depan saya akan combine soalan normal dengan binomial supaya kamu nampak perbezaan dia. Macam tu Okey. Okey, jadi soalan 14A semua orang yang hantar kat saya dah. Okay, yang belum hantar ni, Akil dah dapat belum? Akil? Saya dapat yang AI tu 0.1431. 0.1431, okey. Yang kedua? 0.5888. Okey. Okey, boleh? Okey, lagi? Dia plus minus lah. Jawapan dia plus minus lah. Ada yang dapat 0.5890 pun boleh. Macam tu. Okey. Ada yang tak dapat lagi? Noaim sampai mana? Noaim saya mana dah? Noaim 14 ni dah gerak belum? Saya tengah membuat. Tengah mencuba. Ya. Okey. Cuba.
Cikgu. Ya. Ni yang A2 ni kena satu tolak ke? Tak payah. Sebenarnya kan saya dah cakap tadi, kalau guna kalkulator tak payah guna satu tolak. You ambil je nombor kiri, tolak nombor kanan. So 0.2524 tolak 0.1587. Maksudnya sekarang awak ambil 1480 ni, awak dapat jawapannya tekan kalkulator, you dapat Z berapa? 0.66 negatif 0.667 macam tu kan? Okey, tolak dengan Z lebih besar, semua buat lebih besar. Lebih besar berapa? Sebelah kanannya berapa? 1530 tolak 1 kan? Jadi tekan kalkulator tu lah. You buat Z lebih besar negatif perpuluhan 667 tolak Z lebih besar 1. Tu dia. Dapat? Dapat. Ingat kalau tekan kalkulator terus ambil je kiri tolak kanan. Sebenarnya betul awak cakap tadi satu tolak, tapi satu tolak tu kalau awak buat satu tolak you kena buat satu lebih besar, satu lebih kecil. Kalau awak guna satu tolak. Jadi nak senang tak payah guna satu tolak. You ambil je nombor kiri tolak nombor kanan. Boleh? Boleh. Okey. Okey, cuba B. Nuaim, A dah dapat belum? A yang pertama ni. Dapat tak? Nuaim. Mana kamu?